وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيدي مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الباب الثاني فيعل يفيعل فيعلة وفيعالة. Kata musannif rahimahullah ta'ala, bermula ini bab yang kedua. Jadi kita kena ingat bincang masalah kita. Kita duduk sekarang dalam bab yang kedua daripada 6 bab bagi fi'il mulhaq rubai. Dia panggil fi'il mulhaq. Mana fi'il itu daripada bab awal dan seterusnya sekarang bab 2. Kesemua itu dikatakan diserupakan seperti fi'il rubai mujarrad. Dia panggil fi'il yang diserupakan dengan rubai. Fi'il yang diserupakan seperti fi'il rubai mujarrad. Fi'il rubai mujarrad kita dah terang itu, iaitu ada satu bab, iaitu atas wazan fa'lala. Atas wazan fa'lala. Kemudian yang 6 lagi ni, ini semua dipanggil, istilah dia dipanggil mulhaq. Mulhaq bagi dahroja, ini mulhaq bagi fa'lala. Mulhaq bagi wazan fa'lala. Yang asalnya fa'lala, ni semua tambahan. Kemudian bab pertama fa'ala, yang kedua fa'ala. Jadi kita dah habis cara dulu, masalah dulu dah habis cara. Bab sulasi mujarrad, 3 huruf asal dah habis dah. Bab sulasi mazid bihaifin, dengan 1 huruf ditambahkan 2 huruf ditambahkan 3 huruf, kita dah habis cara dah. Kemudian dah habis juga bab bicara masalah fi'il rubai mujarrad. Kemudian kita dah masuk sedikit tentang fi'il mulhaq rubai mujarrad. Bagi fi'il mulhaq istilah dia. Baik. Al-babus sani, bermula bab yang kedua. Yang ini daripada 6 bab. Bermula bab yang kedua. Min sittati abwabin limul hakidah roja. Bagi 6 bab bagi mulhaq bagi dahroja. Bermula bab yang kedua ni, wazan ni apa? Acuan ni apa? Fai'ala yufai'ilu fai'alatan wa fi'alan. Dia wa fi'alan tu kebanyakan semua sama. Wa fi'alan tu daripada bab yang pertama, mulhaq yang sebelum ni. Bab pertama sama juga, wa fi'alan. Dipanggil wa fi'alan tu panggil masdar sama'i. Masdar yang kita dengar daripada percakapan orang Arab. Orang Arab cakap gitu, kemudian ulama dia periksa, dia usul periksa kata bahawasanya itu daripada
mereka mendengar daripada orang Arab cakap. Tidak ada dalam penulisan. Pada asalnya begitulah. Sekarang ni dah ada dalam penulisan kan. Ni zaman dulu. Zaman dulu tidak ada dalam penulisan, tidak ada kaedah tetap. Kemudian ulama' ni dia usul periksa, dia cek, dia dengar. Tu dia. Habis tengok. Mauzunuhu. Ni lepas dah kan? Bab kedua ni. Dah sudah dah Ustaz. Kenapa tak tegur? Kenapa tak tegur? Tak bagi tahu, kena tegur sikit kalau saya dah lepas dah ni. Tengok bawah tu mana nampak. Bab yang ketiga. Belum Ustaz. Ya. Bab yang ketiga Al-babus salisu. Tengok muka Ustaz sebelah. Bermula bab yang ketiga. Bukan bab kedua, bab ketiga. Fa'wala yufa'wilu. Fa'walatan wa fi'walan. Ini tak sama. Jadi yang pertama, yang kedua tadi, dia punya masdar sama'i dia sama. Wa fi'alan. Ya, bab pertama dulu, fa'wala yufa'wilu. Fa'walatan. Wa fi'alan. Yang kedua, fa'ala yufailu fa'alatan wa fi'alan. Bab yang ketiga ni lain sikit. Fa'wala. Fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan. Tak apalah, tu pengacuannya. Mauzunuhu bermula mauzunnya. Bermula timbangan dia. Jahwara. Yujahwiru jahwaratan. Wajihwaran. Wajihwaran. Dia sukunkan kan ha, jahwara. Asal dia kalimah ni jahawara. Tapi Arab benci orang Arab dia tak suka dengan kalimah berturut-turut. Dia panggil jahawara, dia tak sebut gitu. Jahwara. Dia mesti ada sukun. Kalimah yang kedua tu. Tu dia. Baik, jahwara tu apa? Nanti tengok bawah tu nanti ada. Wa alamatuhu. Dan bermula tanda-tandanya, tanda bab yang ketiga. Ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufin. Bahawasanya adalah madinya, madi bagi bab yang ketiga ni. Madi ni tak apa? Ala arba'ati ahrufin, ja'iyan datang di atas 4 huruf. Ini maklumlah. Fa'wala tu ada 4 huruf. Hal keadaan bab yang ketiga tadi, biziyadatil waw, dengan ditambahkan akan waw. Dengan ditambahkan akan waw. Tambah waw tu kat mana? Bainal aini wal lam. Di antara celah ain dengan lam. Waw tu duduk di celah di antara ain dengan lam. Jadi fa'wala. Macam itu. Habis. Ni. Wa bina'uhu aidan. Dan bermula binaannya. Binaan pula lah. Makna dia tu. Jangan terlupa binaan. Bermula binaannya. Binaan bagi bab yang ketiga ni. Aidan. Juga. Apa juga? Seperti bab yang kedua lah. Dulu. Kalau dalam bahasa Arab ni, kama fil babisani. Kama fil babisani. Binaan itu lita'diyati bagi ta'diyah.
Untuk takdiah saja. Dia lazim tak ada. Dia kena ingat, bab pertama lazim. Dulu fa'ala tu. Adapun bab kedua dengan tiga, dia panggil binaan dia tu takdiah. Apa maksud takdiah? Apa maksud takdiah tu Kak Rozita? Nak tanya. Sebab kita dah mengaji banyak kali takdiah ni. Apa maksud takdiah, Kak Rozita? Tak tahu lah Ustaz. Ha? Apa dia? Tak ingat. Ha. Apa maksudnya takdiah? Apa tu Jarohana? Memerlukan maf'ulun bih ya Ustaz. Bahasa Melayu kita panggil apa? Memerlukan apa? Maf'ulun bih. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa lain kita memerlukan Memerlukan mangsa. Objek. Objek. Okey, baik. Habis itu. Tengok Itu dia panggil takdiah. Takdiah ni maksudnya dia memerlukan kepada maf'ulun bih. Ayat tu dia kena lengkap, dia kena ada pelaku dia. Orang yang kena buat. Atau benda yang dibuat. Daraba Zaidun Amran. Bagi contoh. Kita ulang balik sikit. Telah memukul oleh Zaid. Zaid pukul siapa? Amran akan Umar. Memukul Zaid akan Umar. Umar itulah sebagai, diibaratkan sebagai pemangsa. Objek. Tu dia. Baik, habis. Nahu kaulika. Jahwara Zaidun Al-Qur'ana. Apa maksud jahwara, ajarana? Dia tulis apa dia terjemahan dia tu? Terjemahannya dia kata Zaid membaca Al-Quran dengan suara keras. Jahwara ni betul lah tu. Ustaz, Jahar patutnya jelas kan Ustaz kan? Jahar patutnya jelas kan? Jelas. Tapi ni bukan tu. Dia maksud lain. Dia kata gitu Jawara. Yang kat ini pun sama juga. Ya, aku tak masuk ni. Yang kat ini Saya punya buku kan misal dia tak ada terjemahan. Oh, tak ada terjemahan. Memang ada, bukan ada dua kitab beli. Kitab terjemahan satu Oh, okey. Tak apa enggak. Tengok kalau dalam kamus ni Jahwara. Tengok Jahwara dia terjemah ke mana. Yang saya punya dulu dia ada. Jahil ada. Jawara maksudnya membaca. Asal jahar Jahar tu jelas, nyata. Maksudnya dia baca tu Quran dengan jelas dan kuat lah. Dengan jelas dan kuat. Tulis itu. Jahwara. Tak ada. Kalau ada kamu yang besar sikit dia ada.
Kalau kitab online saya tak pastilah. Tapi dia membaca Zaid telah membaca dengan kuatlah oleh Zaid akan Quran. Itu maksud dia. Itu dia panggil jahwara. Telah membaca kuatlah oleh Zaid akan Quran. Dia baca bagi nyata lah jahwara tu. Baik, habis itu. Kalau nyaring boleh? Baca dengan nyaring. Nyaring pun boleh. Boleh. Ya, nyaring boleh Menyaring akan suara boleh tak? Ataupun kita kata gini. Telah meninggi suara lah. Sedap meninggi suara mengizatkan Quran. Telah membaca. Zahid akan Quran dengan nyaring. Boleh. Dia sebenarnya jawara tu dia masuk sekali menyaring. Maksudnya baca kuat secara nyaring. Telah membacalah kuat secara nyaring oleh Zaid tu akan Quran. Itu terjemah secara pondok lah. Kalau nak cara yang kita ni, maksudnya Zaid baca Quran Dengan secara nyaring. nyaring. Okey. Baik, habis. Tak apa, makna boleh tengok kamus Tengok. Al-babur rabi'u. Ni tak ada payah mana ni? Ni tak ada payah. Yang payah nanti belakang nanti. Al-babur rabi'u. Fa'yala yufa'yilu fa'yalatan wa fi'yalan. Ini lain, semua lain Dulu fa'ala. Lepas tu fa'ala. Lepas tu fa'wala. Lepas tu fa'yala. Dia tukar huruf kedua tu ain. Kalau dulu huruf pertama tu dia tukar waw. Fa'ala waw. Bab kedua dia tukar ya fa'ala. Yang ketiga fa'wala. Ain juga. Yang ni fa'yala. Bab keempat. Ain. Tengok. Fa'yala yufa'ilu fa'yalatan wa fi'yalan. Mauzunuhu. Bermula mauzunnya. Asyara yu'asyiru asyaratan wa isyaran. Ini payah. Dia wazan yang belakang-belakang ni payah macam mana? Dia payah nak sebut satu. Lepas tu jarang-jarang ada. Kalau dalam Quran pun ada pun tak banyak. Tengok. Wa alamatuhu. Dan bermula alamatnya, tanda-tanda bagi bab yang keempat. Ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufin. Adalah fi'il madi bagi bab yang keempat ni datang di atas 4 huruf. Hal keadaannya bab yang keempat tadi tu biziyadatil ya'i, dengan ditambahkan akan ya. Tambah tu kat mana? Bainal aini wal lami. Ditambah tu di antara ain dan lam. Di antara ain dan lam. Begitu. Ini tak ada payah. Wa bina'uhu. Ini bina'an ni pula. Maknanya. Sebab tadi tak dia. Ini bina'an apa? Lazim pula. Wa bina'uhu lil lazimi. Dan bina'an bagi bab yang keempat ni ialah adalah untuk fi'il lazim. Apa maksud untuk fi'il lazim? Ajar Syahirah. Apa maksud kata fi'il lazim? Ajar Syahirah. Ustaz, saya dah lama tertinggal. Tahu tak? Hari tu handphone ada masalah. Okey, tak apa. Nanti saya tak apa. uji. Nanti rujuk balik dengar balik. Fi'il lazim maksudnya fi'il yang tidak berkehendak berhajat kepada maf'ul. Kita dah hurai dulu Kita dah hurai dulu lah, mula-mula sekali dulu. Tak apalah. Biasa dengar banyak kali tak apa Itu fi'il lazim.
Dia dalam surah ni, dalam bahasa Arab ni, kalau dalam surah ni kebanyakan basicnya, dia mestilah kebanyakan binaan tu binaan lazim dan binaan takdiah tu banyak. Contoh macam takalluf tu lain, itu jarang-jarang dengar. Ada satu je. Kalau bina mutawa'ah dia ada dua, tak banyak. Bina mubalaghah lazim tak banyak. Banyak ni takdiah dengan lazim, tu yang kena ingat. Baik. Binaan itu lazim. Mana contoh? Nahu asyara Zaidun. Ai tala'a. Asyara Zaidun. Telah jatuhlah, telah tergelincirlah oleh Zaid. Ai, ini nak tafsir. Apa maksud asyara? Tala'a. Telah jatuhlah oleh Zaid. Kitab terjemah ke mana, Jarana? Dia kata sini Zaid muncul. Zaid muncul. Ya Roh. Sebab tola'a ni, kita maklum. Tapi nampak juga situ, tola'a sebab naik. Kalau terjemah tola'a tu, tapi asyara saya dengan jidul kata tergelincir. Tak masuk juga kan. Tapi kalau dia tafsir dengan tola'a, kita maklumlah. Kan kita naik matahari. Tulu'an syamsi. Ya. Ustaz, tapi yang ni dia beritahunya asyara Zaidun. Untuk yang dia kata Zaid muncul tu. Dua perkataan tu je. Bukan sampai 4 kan. Asyara Zaidun ai tola'a tu. Tola'a tu dia tak ada terjemah Dia tak ada. Dia ai tola'a tu nak tafsirkan apa maksud asyara sebenarnya. Sebenarnya gitu. Dia nak tafsirkan asyara. Tapi kalau ikutkan asyara tu asal maksud dia tergelincir. Tapi tola'a tu dengan mana muncul boleh jadi sebab dia naik. Kan kita tulu'u syamsi. Naik fajar matahari, naik matahari. Boleh jadi muncul. Betul juga ni terjemah tu, betul. Tapi kenapa dia macam bersalahan di situ, nanti nak tengok. Ke saya salah dobek dulu. Dia kadang-kadang waktu ngaji dulu, waktu budak-budak ngaji, kita tak pandai mana, terdobek je. Kadang tertidur ke. Asyara. Asyara debu. Tak kena. Asyara tak ada. Asirun ada. Tak apalah. Haji aku sama dengan Ajarana punya kan. Tak apa. Dia sebenarnya nampak muncul tu nampak tepat lagi asal sebab ayat tola'a tu dia nak tafsir pada kata asyara. Tola'al badrun alaina. Situ kita tulis muncul lah, senang muncul. Nak kata telah naik Zaid tak sedap juga. Telah muncul lah oleh Zaid. Padahal Zaid tu ada. Zaid tu muncul. Itu maksud dia. Baik. Al-babul khamisun. Ni tak payah. Ni macam cepat pun boleh ni. Bermula bab yang kelima. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Ni. Bab kelima ni kalau perasan ni, dia sama dengan rubai mujarad pada asal bab yang pertama dulu. Perasan tak? Tapi beza dia apa? Yang ni mulhaq, yang tu asal. Itu rubai mujarad. Nanti tengok beza apa. Beza yang bab yang kelima dengan bab yang pertama yang dulu. Ingat tak? Muka surat sebelah tu. Yang dulu tu
Rubai mujarrad ada satu bab. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Wa fi'lalan. Ha. Tapi kalimah dia tu huruf semua asal. Semua huruf tu asal. Ha? Ha. Ada pun yang ni dia tak sama tahu mana. Tengok. Memang dia punya wazan nampak sama. Sebenarnya berlainan. Eh? Al-babul khamisu fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mauzunuhu. Ah. Jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban. Wa alamatuhu. Ha, ni tengok. Dan tanda-tanda bagi ini bab yang kelima ni. Ayyakuna madhi ala arba'ati ahrufin. Ha, ni sama lagi. Yang dulu bab pertama sama lagi ni. Ha. Alamat bab yang kelima ni bahasa adalah fi'il madinya. Fi'il madi bagi bab yang kelima ni ala arba'ati ahrufin, di atas, datang di atas 4 huruf. Dia datang di atas 4 huruf. Ha. Tapi ini tempat beza. Ha, ni tempat beza. Kalau yang dulu 4 huruf, tapi tempat dia bezanya apa? Dulu bi ayyakuna jami' hurufi asliyatan. Binaan huruf ni semua asli. Fa'lala yang dulu tu binaan dia semua asli. Haji Rana, Haji Yaakob. Ada pun yang ni bi ziyadati harfin wahidin, ditambahkan akan satu huruf yang adalah satu huruf tu daripada jenis bagi lam, bagi fi'ilnya fi'il madhi. Jenis bagi lam ada 2 lam. Fa'lala. Fa'lala. Huruf yang sama tu kat mana? Fi akhiri, pada akhir madinya. Madi bagi fi'il bab yang kelima. Fa'lala, la belakang tu. Tapi kalau orang tanya kita nak cakap macam mana Ustaz? Ini dia kena makan masa lama. Dia kena tengok ayat contoh. Dia kena tengok contoh. Dia kena banyak tengok vocab. Ni kena makan masa lama lah. Dia macam kita belajar grammar putih lah. Dia kena benda tu kita nak merasai. Kita nak tahu betul-betul tu kena dia makan masa lama sikit. Kita tengok sekolah rendah, kita belajar bahasa Inggeris. Nak kuasai bukan benda tentu lagi. Bila kita dah besar, dah sekolah menengah tu pun, itu pun ada minat baru dapat. Macam tu bahasa Arab juga. Tengok. Jadi ditambahkan satu huruf daripada jenis lam bagi fi'il madhi pada akhir fi'il madhi. Adapun dulu, itu semuanya asli. Fa'lala yang dulu tu semua huruf dia asli. Yang ni huruf dia, lam fi'il dia tu ditambahkan. Dia panggil huruf sama sejenis huruf dengan lam yang pertama. Kan ada 2 lam. Fa'lala. Tu dia. Tengok. Kalau dulu dia bagi contoh dah roja. Sebab apa? Sebab dah roja tu maklum. Itu asal. Fa'lala. Adapun jalbaba, itu bukan asal. Ni perlu kan tengok contoh. Kena tengok contoh. Tengok. Jalbaba. Sebab apa panggil dia tak panggil jalbala, tak boleh. Dia kena mesti huruf yang sama. Kalau huruf yang sama, huruf di belakang fi'il madhi itu sama dengan lam yang pertama, itu dipanggil bab yang kelima dalam fi'il mulhaq bagi dah roja. Ada pun macam dah roja dulu, itu bagi contoh fa'lala juga. Tapi kenapa tak dah
Dah roro Ustaz. Contohlah. Dia tak boleh baca dah roh, dia tak boleh roh dah berdua roh. Dia kena dah roja. Sebab empat dah roja tu huruf asal. Yang ni asal jalbun. Jubah. Tapi jalbabah. Jambah tu makai. Tengok. Wa bina'uhu lita'diyati. Dan bermula binaannya, binaan bagi bab yang kelima ni, dihantarkan bagi fi'il muta'addi. Faqat. Sahaja. Apa maksud sahaja? Aidunal lazim dengan keadaan lazim. Fi'il lazim tak ada. Dia ta'diyah saja. Mana dia tengok? Nahu kaulika jalbaba zaidun. Haji aku dia terjemah guna haji aku. Jalbaba zaidun. Haji aku. Haji aku. Tak ada ni. Ustaz, Ustaz dia kata, Zaid memakai jilbab. Baju lapang, baju besar kot. Baju lapang. Jilbab Zaidun. Dia Zaid kata baju memakai lapang, jilbab. Dalam bracket baju lapang. Sebenarnya Zaid jilbab ni, memakai orang Zaid perempuan kan memakai pakai jilbab juga. Lelaki pun pakai jubah, pakai jubah lah. Jilbab ni pakaian besar. Pakaian labuh. Pakaian labuh, ajar Rana. Bukan pakaian lapang Itu bahasa orang Indonesia. Bahasa kita panggil pakaian labuh. Tu jilbab. Baik, tengok. Haji aku tak ada tadi kan, Haji aku? Kita Ustaz dalam kereta. Dalam kereta. Haji? Dalam kereta. Oh, dalam kereta. Keluar kita. Tak ada kita. Nanti saya... Okey, baik-baik. Jangan tak apa. Haji aku dah. Dia dah belajar tak apa dia banyak. Baik, jilbab ni tengok contoh dia. Jalbaba Zaidun. Ni nak tafsir. Dia tafsir tak? Ai ni bagi ai tafsiriyah. Dia nak tafsirkan apa maksud jalbaba Zaidun. Dia nak tafsirkan makna jalbaba Zaidun tu apa maksud dia. Iza labisal jalbaba. Apabila memakailah ia Zaid itu akan jilbab. Dia panggil iza tu iza tafsiriyah. Tak maaf bukan iza. Iza tu panggil iza tafsiriyah. Memakailah ia akan jilbab. Jilbab ni apa? Pakaian yang labuh. Tu di situ. Pakaian yang labuh. Atau perempuan panggil jilbab juga. Kan ada Melayu Tenganan dia pergi kat mana? Awak ada jilbab. Pakaian labuh. Macam tu dia. Habis itu. Al-babus sadisu. Ni kita cepat sikit sebab dia tak ada payah mana ni. Dia payah ni sebab kita nak ingat tu payah. Belajar ni tak ada payah. Sekarang ni kita boleh faham. Nanti bila kita nak tatbik, kita nak praktikal. Praktikal tu payah tu. Praktikal tu kena makan masa lama sikit lah. Kita tengok belik satu-satu dalam Al-Quran tu. Ustaz, yang tadi tu Ustaz, jilbab tu dia dah memakai jilbab lah. Muta'addi dia kat mana? Dia kan labisa. Labisa. Iza lamisal jilbab. Jilbab tu bukan fi'il lah. Dia jadi maf'ulun bih lah. Jilbab tu dah jadi pakaian. Jadi kalau asal jalbaba tu. Asal jalbaba tu dengan mana memakai akan jilbab. Oh, dia dah ada memakai tu, dah ada kat situ. Dah ada dalam tu dah. Sebab tu dia tafsirkan balik. Dia pecahkan balik. I see. Oh, dia Okay. kat situ pun dia ada fi'il dia lah, memakai tu.
Kalau baba dah jadi maf'ul bih. Yalah. Sebab tu dia ada labisa tu. Sebab apa dia nak dia ada mengatakan labisa tu. jalbaba. Sebab apa dia nak mengatakan jalbaba. Ya, ya, Ustaz. Okey, faham. Baik, habis. Al-babus sadisu. Bermula bab yang ke-6. Fa'la yufa'li fa'layatan wa fi'la'an. Ni mulai berbelit-belit lidah kalau tak rasa nak sebut. Ni payah. Dia suara gitulah. Tapi sebenarnya kalau kita tahu suara senang kita nak baca Quran. Tu dia. Mauzunuhu. Bermula mauzunnya salqa yusalqi salqayatan wa silqaan. Tak apalah dia punya timbangannya tu. Wa alamatuhu. Dan bermula alamatnya. Tanda-tandanya. Ayyakuna madhihi. Datanglah ia. Bahasa adalah Madinah itu datang di atas 4 huruf. Datang dengan sebab huruf tu dengan sebab ditambahkan ya pada akhirnya, akhir bagi fi'il madhi. Ditambahkan ya. Fa'la. Dia panggil alif tu, ya alif maksurah dia panggil. Ya tu dipanggil rumah dia alif maksurah. Rupa dia rupa ya. Baca dia pada alif maksurah. Jadi ditambahkan ya tu pada akhir bagi fi'il madhi. Tengok. Wa bina'uhu lil lazimi faqat. Ni fi'il lazim pula. Ni nak kena ingat payah ni. Mana satu takdiah, mana satu fi'il lazim. Faqat aidunal muta'addi. Baik, tengok contoh. Nahu salqa zaidun. Salqa ni terjemah ke mana ajarana? Tidur melentang. Ustaz dia kata yakni berbaring di atas punggungnya. Tidur terlentang lah. Kan? Tidur melentang lah tu. Berbaring. Itu Ya. bahasa Indonesia. Ada tidur melentang ini lah. Tidur melentang lah oleh Zaid. Apa maksudnya? Ai itu tafsiriah. Yang mana? Nama ala qafahu. Tidurlah ia Zaid di atas asal qafa ni leher. Dia tidur di atas leher dia. Maksudnya tidur atas leher tu dia tidur gini lah. Tidur melintang. Tidur berbaring macam biasa tengah baring. Bukan meniarap, melintang. Meniarap kita duduk awal kan. Ni melintang macam biasa. Qafa tu asal leher. Kepala tengkuk. Tidurlah ia Zaid di atas tengkuknya tengkuk Zaid. Di atas belakang tengkuk lah mana kata. Tu ni. Habis itu. Wa yuqalu. Dia asal fa'la tu. Fa'la ni asalnya kalau kalimatnya fa'laya. Ditukarkan ya tu jadi alif. Asal fa'laya. Kalau fi'il salasa mujarad dia apa Ustaz? Tak, ni fi'il salasi menjarab. Tak dengar je aku. Tak ada. Jauh sangat suara. Okey. Saya cakap pun berdengung. Oh, ya betul. Tak ada sulasa mujaradnya. Tak ada, ni bukan fi'il. Dia asal dia tu, asal kalimat jadi fa'la tu asalnya fa'laya. Ni dia tak ada cerita fi'il salasi menjarab dah ni. Ni dia mulahab rubai mujarad. Dia kot dia tak dengar ulang, kena tengok ulangan balik.
Sebab baru ni saya ada uraian, haji aku ada tak masuk kelas 2-3 kali. Ada dalam tu. Kenapa bila jadi cakap fi'il sulasi mujarrad? Apa beza fi'il rubai mujarrad? Dia asal dah. Fa'lan ni bukan asal-asal, tapi cuma dia mulhaq. Kita je ikut tengok balik. Tengok. Asal fa'lan ni asal fa'laya. Ditukarkan ya tu jadi alif. Asal fa'laya, asal gitu. Tapi ditukarkan ya tu jadi alif. Sebab terbarisnya ya. Kerana dan difatahkan sebelum daripada huruf. Daripada sebelumnya. Asalnya apa? Asal fa'laya. Ya tu tukar jadi alif. Jadi fa'lai. Kemudian baris sebelum tu jadi apa? Baris atas. Panjang dia baca fa'la. Sebab dia baris atas sebelum tu. Sebelum daripada ya tu kena dibariskan atas. Maka kita baca fa'la. Ya. Tu bukan kita panggil ya ziyadah, Ustaz. Tak. Kita tak panggil zajadah. Kita panggil ya tu ditukar jadi alif. Dia panggil ya tukar jadi alif. Kita tak panggil ya ziyadah. Dia semua asli. Tapi tukar ya tu tukar jadi alif. Sebab ni mulhaq rubai. Begitu juga yufa'li. Asal yufa'liya. Asal yufa'liyu. Tapi hazahkan domah. Buang domah tu. Kerana berat. Orang Arab nak baca yufa'liyu tak boleh baca. Orang Arab nak baca fa'laya yufa'liyu. Lidah dia berat. Lidah Melayu kita semua boleh sebut. Orang Arab dia bagi dia berat. Sikol. Lisikol. Kerana berat nak sebut yufa'liyu. Dia baca yufa'li. Cepat dia faham. Lepas tu orang Arab dia ubahkan ya tu, dia buangkan domah. Sebab tu jadi yufa'li. Asalnya yufa'liyu. Jadi berat bila sebut ya. Bila ada huruf. Ada huruf ilat. Ada huruf ilat di belakang ni. Orang Arab berat nak sebut. Nak zuhirkan benda tu. Nak zuhirkan baris tu payah. Orang Arab. Nak baca yufa'liyu. Tak boleh. Kita orang Melayu kita boleh sebut semua. Arab tu jadi berat nak sebut baris. Baris kat belakang. Bila ada huruf alif waw ya tu. Huruf ilat. Asalnya yufa'liyu. Lepas tu jadi yufa'li. Dibuangkan huruf dhammah. Begitu juga fa'layatan. Fa'layatan asalnya fa'latan. Asalnya fa'latan. Nanti tak? Dia surah ni dia payah ni sebab nak ketukar huruf. Dia kalau belajar surah ni nak habuan dia kalau ngaji 2-3 buah kita tak faham lah. Dia nak tukar tu payah. Kerana bukan asal kalimah. Dia asal kalimah tu. Tak kena tahu asal kalimah tu mana. Tengok fa'layatan tu asal dia apa? Asal dia fa'latan. Asal dia fa'latan. Fa'latan. Sebelum nak jadi fa'layatan, asalnya fa'latan. Kemudian ditukarkan ya jadi alif. Lepas tu macam fa'layatan. Jadi kita tukarkan ya tu pada alif. Tukarkan alif tu jadi ya. Tukarkan alif tu jadi ya. Habis. Sebab apa tukarkan alif jadi ya? Asal fa'latan.
Kemudian baris tu kita ambil fa'layatan, ya tu. Kenapa dibaris ke atas? Sebab sebelum daripada huruf ya tu dia berbaris fathah. Lepas tu macam fa'layatan. Wa fi'la'an begitu juga. Fi'la'an tu asal dia fi'layan, fi'layan. Ha. Asal dia fi'layan. Ha. Nak jadi fi'laan tu asalnya fi'layan. Fi'layan. Tulis itu. Sebab apa dia tukar? Ditukarkan ya jadi alif. Kerana berlaku selepas daripada alif zaidah. Alif pada fi'la tu, alif zaidah dia panggil alif tambahan. Apabila berjumpa dua alif, maka ditukarkan asal fi'la'an. Dan asal fi'layan. Kemudian tukarkan jadi alif. Hamzah. Fi'la'an. Jadi hamzah tu ada dua, alif tu ada dua. Alif fi'la'an. Maka kita bariskan pada huruf yang kedua. Macam fi'la'an. An tu. Habis itu. Itulah Baik. Wa yuqalu li hadhihi sittati. Tengok dalam. Tengok kita punya matan. Dan dikatakan wa yuqalu. Wa yuqalu dengan mana wa yusamma, dinamakan. Ni mulhaq ni, makna mulhaq ni ada depan ni. Alhamdulillah ada dah. Dinamakan bagi ini 6 yang tersebut bagi mulhaq rubai. Dinamakan bagi ini 6. 6 apa? 6 bab ni. Di nama tu akan nama dia apa? Al-mulhaqu birrubai. Nama dia mulhaq dengan ditambahkan 4 huruf. Ditambah dia panggil mulhaq rubai, dia panggil, bukan tambah. Dia panggil mulhaq rubai. Baik. Ni dia ada takrif definisi mulhaq tu apa? Jarana tengok ni depan ni. Selalu dia datangkan awal. Ni datangkan lambat lah. Dia datang letak kat belakang pula. Tengok. Wa ma'nal ilhaqi. Ni ilhaq ni. Ilhaq ni dengan yang kita faham daripada mulhaq tu. Ini al-ilhaqi al-mafhumi minal mulhaqi. Ilhaq yang difaham dari mulhaq tu. Apa maksud ilhaq? Ni takrif dia. Wa makna ilhaqi ittihadul masdaraini, bersatu, yakni bersejenis oleh dua masdar. Tu dia. Dia kata ilhaq ni bersejenis, bersatu dua masdar. Kata terbitan. Apa maksud dua masdar? Tengok Tengok dulu, tengok pada bab yang pertama. Bab pertama. Fau. Tengok balik. Fau'ala. Yufau'ilu fau'alatan wa fi'alan. Fau'alatan wa fi'alan ada dua masdar. Tengok. Bila ada dua masdar, tengok. Dia kata, apa maksud kata ada dua masdar?
bersatu oleh dua masdar ataupun bersejenis dua masdar. Bersejenis pun boleh, bersatu pun boleh. Dulu waktu mengaji dulu dia kata al-masdur awal wa huwa fa'lalatan dunasani. Dia ni masdar yang pertama tu dikatakan umum. Adapun masdar yang kedua dikatakan khusus. Tu dia. Contoh ginilah yang atas ni, tengok. Fa'layatan wa fi'laan. Duduk masdar, kata adjektif. Dia panggil bersatu dua bersejenis dua masdar. Asalnya sama. Tengok depan. Dia nak tafsir apa maksud masdar? Ni. Ai al-mulhaqi wal mulhaqi bihi. Apa beza mulhaq dengan mulhaqi dengan mulhaq? Al-mulhaq dengan al-mulhaqu bih. Dia al-mulhaq tu, al-mulhaq dipanggil ada 6 bab, tulis situ. Mulhaq tu dikandaki mulhaq tu dipanggil abwabus sittah. Tak apa, saya baca bahasa Arab Nanti tolong tulis bahasa Melayu. Dia kata gini, mulhaq. Al-farqu bainal mulhaq wal mulhaqu bih. Ana mulhaqa yajibu an yakuna fihi ziyadatun ala sulasi. Mulhaq ni apa? Bukan mulhaqu bihi. Mulhaq dengan mulhaqu bihi lain. Mulhaq wajib bahawa adalah pada mulhaq itu ada huruf tambahan di atas 3 huruf. Saya ulang balik. Mulhaq tu wajib bahawa adalah pada mulhaq itu ada huruf tambahan di atas 3 huruf. Contoh. Tengok dulu Tengok dulu mana tempat beza dia. Fa'ala. Kalimah asal dia apa? Kalimah babur rabi' dulu apa? Satu bab dia apa? Fa'lala. Nampak yang mana? Kemudian dalam 3 huruf tu dia ada tambahan. Fa'ala. Tak ada dia lah. Fa'lala tak ada dia lah. Asal huruf tambahan, huruf asal fa'lala. Kemudian bila mulhaq tu ada huruf tambahan. Iaitu huruf yang ditambah tu apa? Waw. Kemudian digantikan pula dah. Lam tu gantikan ain. Fa'ala. Dia tak panggil fa'lala, tak panggil fa'lala. Dia panggil fa'ala. Tu dia. Adapun mulhaqu bihi, mulhaq bihi ni apa? Tulis. Mulhaq bihi ni seperti tempat acuan dia iaitu dah roja dengan fa'lala. Tulis itu. Mulhaq bihi dipanggil dah roja. Daripada fa'lala tu lah. Kita kan fa'lala senang. Tak payah cakap dah roja. Takut keliru. Okey, baik. Mulhaq ni, diri mulhaq, itu kena pada 6 bab. Fa'ala, fa'ala, atau bagi? Fa'wala, fa'yala. Berempat tu. Bagi apa lagi? 4 bagi. Yang kelima. Fa'lala. Tu fa'lala sama.
Kelima yang keenam, fa'la. 6 bab ni dia panggil mulhaq. 6 bab ni dia panggil mulhaq. Kalau tanya mulhaq tu apa? Yang dulu, bersatu bersejenis dua masdar. Kata adjektif dia ada dua. Ada dua kata adjektif. Nampak kan? Dia kena ingat tu, ni payah nak ingat sebab dia berbelit. Fa'ala, fa'yala. Kena tak? Tak kena. Fa'ala, bab pertama. Lepas tu fa'ala, bab kedua. Lepas tu fa'wala, Fa'wala. fa'wala bab ketiga. Lepas tu yang keempat, Fa'yala. bab kelima, mudah. Fa'lala, sama dengan dulu. Bab keenam, fa'la. Dulu saya ingat, dulu waktu ngapa tu ingat. Ini lama tak baca, lupa saya. Saya betul lupa juga. Tapi ni dah baca balik ni, boleh ingatlah insyaAllah. Ni nak ingat nama bab tu. Kepala bab tu. Baik. Jadi mulhaqu bihi ni kita panggil acuan dia. Dia macam mauzun bih juga. Acuan dia daripada fa'lala. Asal dia tu fa'lala. Maka terbit pada fa'lala tu keluarlah fa'ala, fa'ala. Nampak tak? Dia keluar fa'ala, fa'ala, fa'wala, fa'yala, fa'lala, fa'la. 6 bab semua. Tapi kena ingatlah dia punya mudhari' tu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'alatan wa fi'alan. Habis. Itu panggil mulhaq. Ni payah sikit lah ni tengok lagi. Kita pergi seterusnya. Wasalasatu minha. Ni. Dah habis dah. Ingat huruf asal. Huruf asal bagi fi'il mujarrad fa'lala. Lepas tu ada mulhaq dia, ada 6. Mulhaq kita dah cerita dulu, benda nak serupa dengan dia. Tapi bukan serupa betul-betul. Dia tukar sikit dah dalam 3 huruf tu. Yang ni pula, lain pula ni. Ni akan datang ni nak cerita fi'il sulasi mazid rubai. Ni. Ni fi'il ni buat fi'il tambahan. Kat ini. Ini bagi fi'il sulasi mazid. Yang dulu mulhaq ditambah tapi ditukar. Ini ditambah semata-mata. Ingat lagi fi'il sulasi mujarrad. Yang ni fi'il sulasi mazid. Dulu kita belajar fi'il sulasi mazid mujarrad. Minta maaf. Fi'il sulasi mazid. Yang ni fi'il rubai mazid pula. Tengok fi'il rubai mazid. Ni payah juga. Ada tambah banyak. Wasalasatu minha. 5 zada ala rubai al-mujarradi. Wa huwa ala naw'aini. Ada 2 naw', ada 2 bahagian. Dia macam fi'il sulasi mazid juga. Fi'il sulasi mazid ada berapa bahagian? Ajarana. Ada rasa 12. 12. Hai. Itu saya tanya bahagian, bukan saya tanya bab. Saya tanya berapa bahagian? Oh, bahagian. 3. Bab yang pertama ada berapa bab? 3, 5, 4. Ingat 3, 5, 4 dah. 3, 5, 4. Bahagian pertama ada 3 bab. Bahagian kedua ada 5 bab. Bahagian 3 ada 4 bab. Semua ada 12 bab. Semua ada 12 bab. Kita ingat dia punya bab dia. Bab if'al. Ingat. If'ala yaf'ain af'ala yuf'inu if'al. Bab if'al. Itu bab yang pertama dulu.
Yang ni ada dua pembahagian. Bab dia ada berapa banyak? Nanti tengok depan. Wasalah satu minat dan 3 daripadanya. Daripada 35 bab semua. Kitab ni basic. Ada setengah kitab tu 40 bab. Nanti insyaAllah habis kitab ni kita nak sambung kitab yang satu lagi tu. Bukan mata maksud, dia ada satu tingkatan dia. Kitab Syekh Ahmad Zain Fatani. Orang Melayu kita sekarang. Ni semua Arab kan? Ni kitab, pengarang kitab Fadilatul Faraid. Dia ada buat kitab Nahwu Sharaf. Itu asas. Nanti kita belajar nanti insyaAllah. Itu lagi mudah faham. Di sana ada 40 bab. Di sana ada 40 bab. Basic juga dia, basic juga. Cuma dia tambah bab je. Dia punya, tapi dia punya contoh pun best juga. Contoh dia pun. Sonok juga contoh dia. Makna dia pun banyak dari situ. Baik, tengok ni. An-naw'ul awal bermula bahagian yang pertama daripada dua bahagian. Tadi tak habis baca lagi ya. Wasalah satu mina dan 3 daripadanya daripada 35 bab. 5 bagi barang, bagi fi'il. Zada yang tambahlah ia fi'il itu ala rubai al-mujarradi. Di atas fi'il rubai yang mujarrad. Mujarrad ni apa? Apa maksud mujarrad? Kat ini apa maksud mujarrad? Saya dah urai dulu dah banyak kali dah. Mujarrad, apa dia mujarrad? Yang sunyi daripada tambahan. Yang sunyi asal. daripada huruf tambahan. Yang asal. Dia tak ada huruf tambahan. Kemudian 3 ni ditambahkan di atas fi'il rubai mujarrad. Kena ingat Tengok. Wahwa dan bermula ia mazada ala rubai mujarradi ala naw'aini. Mutanawwa'un naw'aini yang ada dua bahagian. Ada dua cabangan. Ada dua bahagian. Mana dia? An-naw'ul awwalu. Ni panjang lagi ni. Kita berhenti sakat dulu lah. Esok tersambung lagi. Ini banyak dah dapat ni. Ini 5 bab tu baca ni. 4 bab. Kita sambung esok. An-naw'ul awwalu wa huwa mazida fihi harfun wahidun. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Faham lagi ajar Sahira? Ya. Faham lagi? Faham? Saya kena ulang lah Ustaz, mana yang tertinggal. Okey, tak apa. Faham. Nanti dengar balik dah. Ya. Dengar pada awal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Haji kamu zaman faham? Zaman keluar dah. Tak sempat nak tanya. Okey, terima kasih Ustaz. Terima Assalamualaikum. kasih Ustaz. Faham Ustaz, susah nak ingat. Ya? Faham tapi nak ingat susah. Tak apa, saya slow. Saya slow. Tak apa. Tidak. Dia faham nak ingat sebab dia kena ingat dia punya wazan dia tu. Lagi banyak sangat nak ingat. Ya. Saya pun dulu paling ingat juga ngapan ni. Ni pun dah lama tinggal pun lupa juga.
Lupa ingat tu lah. Faham. Cuma nak ingat tu balik. Nak datang balik. Alhamdulillah lah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Terima kasih banyak semua. Haji untuk Ustaz jugalah. Yalah. Terima kasih banyak Jazairah. Okey. Okey, semua Assalamualaikum. Assalam. Warahmatullahi